Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bersyukur kita pada kali ini Datuk Zainul Rijal selaku Timbalan Pengurusi Pembela dapat meluangkan masa untuk bersama kita dalam kesibukan jadual kerja dia, ya. Jadi untuk isu bicara pembela kali ini, kita ingin bercakap tentang riset Malaysia, Datuk. Datuk ada menulis tentang perkara ini beberapa minggu sudah, cara ringkas. Mungkin Datuk boleh beri sedikit latar belakang. Apa yang Datuk lihat kebaikan riset ni untuk negara dan rakyat. Kita bukan nak membawa satu revolusi, tidak begitu kan, tidak nak mengubah satu perkara yang menjadi dasar dan sebagainya, tidak. Kita nak cadangkan untuk kebaikan negara dan rakyat, Datuk. Itu yang kita nak. Terima kasih Tuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pakai baju sama dua-dua pembela menunjukkan kesatuan fikrah pada hari ini, ya. Dua-dua kita sama tentang isu riset ini, ya. Sebenarnya kalau kita lihat tentang isu riset ini, saya tulis dah agak lama juga tentang perkara ini. Kenapa saya pergi kepada riset ini, ya? Sebenarnya telah beberapa tahun saya perhatikan dalam sistem yang ada di dalam negara kita yang dikatakan demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, ya. Demokrasi berparlimen, demokrasi itu sendiri tidak disebut di dalam perlembagaan. Parlimen itu ada, tapi cara-cara ataupun kaedah demokrasi itu ada disebut di dalam perlembagaan. Raja berperlembagaan, adakah raja berperlembagaan itu berdasarkan kepada konsep di negara-negara Eropah khususnya yang dikatakan berdasarkan kepada prinsip trias politisia, tiga prinsip utama, iaitu raja sebagai ketua negara. Ketua negara itu adalah simbol saja dan ia mesti mengikuti kepada peranan ataupun tindakan oleh eksekutif, iaitu tiga perkara tersebut yang perlu kita lihat. Itu satu perkara. Kemudian saya melihat dalam memajukan negara kita, dalam advancekan idea untuk kemajuan negara, development di dalam negara dan sebagainya, kita banyak terbantut oleh birokrasi yang ada di dalam sistem kita sendiri, ya. Sebagai contoh, kita semua tahu ada satu golongan ahli-ahli politik yang mahukan kuasa, ya, mahu menjadi kerajaan dan sebagainya. Satu golongan yang lain nak mempertahankan, walau bagaimanapun dia nak juga mempertahankan kuasa dia. Jadi apa yang difokuskan oleh kedua blok ini, blok politik ini, adalah untuk kuasa. Bukan untuk pembangunan negara, bukan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk agama kita. Perjuangan Abata mungkin ditolak ke tepi dan ataupun tak tahu di mana. KIV. Mungkin KIV. Kerana apa? Kerana yang lebih penting dikatakan kuasa. Kalau ada kuasa, saya boleh memperjuangkan itu, boleh memperjuangkan ini. Tetapi bila ada kuasa, tak bolehlah, tengok itulah ini. Banyak alasan-alasan yang diberikan. Jadi saya melihat perkara ini tidak mendatangkan manfaat yang besar kepada negara, tidak mendatangkan kesejahteraan kepada rakyat. Jadi saya melihat kepada, sebagai seorang peguam, saya membelik balik, menekuni kembali Perlembagaan Persekutuan sekiranya terdapat ruang-ruang ataupun peluang yang kita boleh ambil berdasarkan kepada perlembagaan itu sendiri, supaya kita dapat memajukan negara untuk mensejahterakan rakyat kita, ya. Itu yang saya fikir. Kalau kita boleh melihat kepada perkara 39 Perlembagaan Persekutuan itu sendiri, ya, selama ini kita kata pentadbiran negara adalah dipacu oleh pihak eksekutif, ya.
Kerana apa? Kerana perkara 40 kata Yang di-Pertuan Agong perlu mengikuti nasihat yang di-Pertuan Agong, pelantikan Perdana Menteri dan sebagainya. Itu satu perkara jemaah menteri kuasa je telah didelegate. Tetapi kalau kita membaca dengan tuntas perkara 39, kita akan dapati bahawa eksekutif sebenar bagi Persekutuan adalah yang di-Pertuan Agong. Dan kuasa tersebut boleh dijalankan oleh baginda sendiri yang pertama. Exercisable by himself. Oleh Yang di-Pertuan Agong. Yang kedua, barulah by jemaah menteri ataupun mana-mana menteri yang diberikan kuasa oleh jemaah menteri yang berlaku sekarang. Dan yang ketiga, melalui akta parlimen oleh pihak yang lain. Tapi itu perlukan akta di dalam parlimen. Jadi ada 3 kaedah pemerintahan sebenarnya. Oleh Yang di-Pertuan Agong sendiri, oleh jemaah menteri, oleh orang lain melalui akta parlimen. Jadi saya melihat kepada perkara ini adalah satu ruang yang diberikan di dalam perlembagaan sendiri, yang mana Yang di-Pertuan Agong boleh memerintah sendiri dalam pentadbiran negara sebagai eksekutif. Timbul persoalan, kenapa kalau begitu perkara 40 tu ada kata kena ikut nasihat menteri, jemaah menteri, bagaimana? Saya katakan oleh kerana perkara 39 memberikan 3 corak pemerintahan, hanya kalau pemerintahan negara dibuat melalui jemaah menteri, barulah 40 itu terpakai. Sebab kalau tuanku memerintah sendiri, dia tidak akan ada jemaah menteri. Bagaimana jemaah menteri nak menasihati? Tuanku boleh di dalam perkara 40 sub 3 pula ada akta parlimen boleh dibuat untuk melantik pihak-pihak lain menasihati Yang di-Pertuan Agong. Itu satu perkara yang kita mesti melakukan anjakan paradigma supaya kita melihat ada satu pembaharuan dalam negara. Kenapa saya berkata sedemikian? Kerana kita perlu reset minda kita. Kita perlu, kalau kereta tu kita perlu overhaul dulu. Kita betulkan semua. Apabila Yang di-Pertuan Agong memerintah sendiri, maka kita boleh push the reset button. Kita betulkan semua. Mungkin dalam masa 5 tahun, 10 tahun, apabila dah ready, bagi balik kepada jemaah menteri, pilihan raya dan sebagainya. Itu satu perkara yang kita perlu fikirkan. Apakah ianya untuk sementara waktu? Itu terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan timbul persoalan apabila saya mengutarakan isu ini, kalau begitu kita akan menjadi absolute monarch. Adakah kita nak satu absolute monarki di Malaysia ataupun tidak? Yang mana tidak ada semak dan imbang sebegitu. Saya katakan bahawa itu tidak akan berlaku di Malaysia. Kerana Yang di-Pertuan Agong adalah yang dilantik secara bergila-gila. 5 tahun sekali kita akan bertukar. Kalau Yang di-Pertuan Agong daripada satu negeri ini 5 tahun, yang daripada negeri lain 5 tahun, dia tidak akan sama. Dia bukan memerintah seumur hidup. Bukan absolute monarch. Dan Yang di-Pertuan Agong boleh dilucutkan melalui majlis raja-raja dan sebagainya. Itulah semak dan imbang yang berlaku di kalangan baginda tuanku. Jadi tidak timbul persoalan absolute monarki seperti negara-negara satu ketika dahulu yang mana raja-raja terlalu berkuasa dan sebagainya. Jadi inilah munculnya idea untuk reset ini supaya kita dapat overhaul, kita dapat perbetulkan. Kalau komputer tu kita reset, reformat semua, dah betul, dah boleh berjalan, barulah kita boleh bagi balik untuk berjalan. Okey, selain daripada politik tu Datuk, memang saya setujulah Datuk. Sekarang ni rakyat gelisah dan resah di saat di mana kesusahan yang dialami oleh rakyat Merahin, terutamanya orang politik sekarang sibuk tengah-tengah nak nego dan tengah bercakap tentang kuasa. Kan, walhal rakyat sekarang berdepan dengan kesusahan yang mereka tak rasa pun. Kan, jadi ini berlaku. Kita fahamlah itulah hal orang politik. Jadi cadangan ini timbul, saya faham. Selain itu Datuk mungkin boleh bagi 2-3 contoh supaya sebab kita nak pastikan bahawa, sebab kita nak beritahu ini adalah untuk kebaikan untuk rakyat dan juga untuk negara. Ada contoh-contoh lain yang Datuk boleh berkongsi? Pada ketika ini sekurang-kurangnya kita menghadapi 3 krisis. Krisis politik,
Yang pertama krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi. Ya, kita tak dapat lihat tiga krisis ini dapat diuruskan dengan baik berdasarkan kerangka yang ada pada ketika ini. Ya, kita lihat dari sudut ekonomi, bagaimana kita nak jana pendapatan isi rumah. Ya, macam-macam kata bagi bajet itu dan ini kita, tetapi rakyat di bawah saya rasa tidak merasa. Ya, moratorium dan sebagainya, perkara-perkara begini tidak dirasai oleh rakyat. Ya, lebih kepada kepentingan bank-bank dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak mendepani ataupun mengenengahkan isu-isu rakyat dalam keadaan birokrasi sebegini, dalam tempoh darurat contohnya. Ya, kita telah diproklamasi sebagai darurat. Tetapi kalau kita lihat ada darurat yang mana sebahagian daripada perlembagaan persekutuan berkaitan dengan pembuatan ataupun penggubalan undang-undang itu, birokrasinya ditolak tepi. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat satu ordinan mengatasi perlembagaan persekutuan dan sebagainya dalam tempoh darurat. Tetapi kita lihat ordinan apa yang telah dibuat sekarang ni, hanya satu ordinan saja. Ya, bagaimana kita nak mengatasi ataupun mengambil peluang dalam tempoh darurat inilah kita mahu mensejahterakan rakyat. Kita mahu menegakkan agama kita. Kita meletakkan isu-isu mahkamah syariah mengatasi isu-isu mahkamah pertindahan bidang kuasa ini dan sebagainya. Dalam tempoh inilah sebenarnya birokrasi perlukan pindaan 2/3 parlimen untuk perlembagaan, untuk undang-undang simple majority. Dalam isu simple majority pun kita mungkin ada masalah dalam kerajaan yang sekarang ni. Jadi dalam tempoh ini kita tidak lihat dapat manfaat itu daripada darurat itu, kita tidak ambil peluang sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Datuk, untuk hujah sebelah sana, Datuk, untuk menjawab yang sebelah sana, sebab sebelah sana itulah mereka risaukan. Mereka mengatakan bahawa bila datang darurat ni ada agenda lah ni untuk bypass so-called the parlimen punya keputusan tu. Jadi apakah jawapan kita untuk kita counter jawapan itu, Datuk, supaya kerana kita nak beritahu bahawa keputusan ni buat ni for the good, untuk for the country dan juga dan negara dan juga untuk rakyat, bukannya untuk memuaskan hati sebelah pihak dan menindas the other side. Tidak begitu kan? Ya, undang-undang dengan jelas mengatakan bahawa kalau dalam tempoh darurat ini ordinan boleh dibuat mengatasi perlembagaan dan sebagainya, cara pembuatan undang-undang dan gubalan dan sebagainya. Itu jelas. Itu kita tidak boleh pertikaikan. Tetapi saya tidak mengatakan ordinan itu perlu dibuat seperti contohnya kita perlu buat satu ordinan supaya semua harta orang bukan Melayu diambil oleh kerajaan. Itu bukan satu perkara yang dibenarkan oleh undang-undang, kerana dalam tempoh darurat pun sebenarnya undang-undang lain boleh menjadi tidak terpakai, tetapi ia tidak akan memberi kesan kepada undang-undang Islam, adat Melayu dan juga pribumi di Sabah dan Sarawak. Jadi kita perlu merujuk kepada undang-undang Islam. Adakah boleh satu undang-undang, contohnya orang bukan Islam, orang bukan Melayu, kita ambil harta dia sebegitu saja? Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Dalam undang-undang Islam yang berkuat kuasa dalam tempoh darurat pun tidak membenarkan, apatah lagi ia boleh dilaksanakan. Bagaimana dengan status tanah reserve yang sepatutnya, Datuk, berada di tahap 50%, kalau tak salah saya, tapi sekarang ni kita tahu hanya 12%. Banyak orang memperkatakan tentang isu itu, bahawa orang kata perahu ni dah terlajak jauh dah, Datuk. Bagaimana dia tak nampak lagi, bagaimana malah ia akan menjadi lebih teruk kan sebagainya. Jadi mungkin ramai yang memperkatakan. Cuma dalam isu tanah ini mungkin kita kena ada sedikit reservation, sebab dalam tempoh ordinan darurat ini, ordinan boleh dibuat yang berkuat kuasa dalam tempoh darurat sahaja. Sekiranya parlimen ingin mengguna pakai ordinan yang di dalam tempoh darurat ini selepas tempoh darurat, ia perlu diluluskan oleh parlimen. Jadi kalau dalam isu tanah ini kita tak boleh lah sebab dia hanya berkuasa dalam tempoh darurat sahaja.
Baik Datuk. Datuk, pada mereka yang bersetuju bahawa negara ini perlu di-reset, seperti mana cadangan Datuk tu dan tulisan Datuk, apakah yang menjadi halangan Datuk untuk perkara ini berlaku, Datuk? Yang Datuk nampak lah, apa ni, mungkin Datuk boleh berkongsi sedikit? Yang pertama, apabila saya menulis tentang isu ini, ramai yang menelefon saya, ramai yang bersetuju, ramai juga yang tidak bersetuju, malah ada yang marah-marah kepada saya. Mungkin Datuk boleh berkongsi apakah concern concernnya ialah mereka sebahagian daripada yang tidak bersetuju itu mengatakan bahawa saya ini langsung tidak memberi sebarang penghargaan kepada ahli-ahli politik kerana ingin seolah-olah menghapuskan ahli politik dan sebagainya. Saya tidak berpandangan sebegitu. Saya berkawan dengan ramai ahli politik, tak kisahlah daripada parti mana dan sebagainya. Itu ramai kawan-kawan saya, junior saya ada, senior saya ada, kawan-kawan. Tapi as a matter of principle, sebagai prinsipal, saya nak mensejahterakan rakyat, saya nak negara kita membangun dan juga maju setara dengan negara-negara lain. Selagi birokrasi-birokrasi ini kita tidak dapat hapuskan, selagi itu kita akan terkongkong dengan birokrasi yang kita cipta sendiri. Jadi apalah sangatnya kalau kita dalam tempoh 5 tahun ke 10 tahun ke kita selesaikan isu ini, kita memantapkan negara kita, pemilihan dibuat secara betul dan sebagainya, isu rasuah, isu dan sebagainya kita selesaikan dengan baik, kemudian nak pilihan raya lah lepas daripada itu, tak ada masalah. Nak berpilihan raya, kalau katalah kita membuat tindakan untuk reset ini, tidak bermakna ahli-ahli politik langsung tidak mempunyai suara. Mereka masih lagi boleh bersuara. Terpulang kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun jawatan kuasa yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ini nak mendengar, nak menerima ataupun tidak menerima pandangan daripada pihak-pihak itu. Kita perlu ada, kalau kita berbalik kepada Islam, kita ada konsep seperti ahlul halli wal aqdi, yang mana pakar-pakar akan memberikan pandangan-pandangan mereka dan sebagainya, ahli-ahli yang berhormat, orang yang terpelajar dan sebagainya, pakar bidang dan sebagainya, boleh memberikan pandangan-pandangan kepada kementerian-kementerian, kepada raja-raja dan Yang di-Pertuan Agong tentang sesuatu perkara. Itu satu. Kalau katalah satu perkara itu diambil tindakan oleh jawatankuasa yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ataupun sebagainya ini, melalui katalah riset ini yang tidak dipersetujui oleh rakyat, contohnya tidak mensejahterakan rakyat, kita ada di dalam undang-undang Islam yang kita katakan sebagai wilayatul hizbah wa mazalim. Wilayah hizbah dan mazalim. Wilayah hizbah wa mazalim ini di dalam Islam ialah apabila kita tidak bersetuju dengan satu tindakan oleh kerajaan, antara lainnya kita boleh mencabar keputusan itu kepada pihak berkuasa. Kita kata itu tidak betul, sepatutnya kerajaan buat sebegini. Platform itu tidak ada sekarang ni, Datuk? Sekarang ni tidak ada lagi. Jadi kalau pemerintah kecuali demonstrasi lah. Sekarang ada demonstrasi ataupun yang paling hampir mungkin melalui semakan kehakiman yang dibuat oleh mahkamah. Tetapi itu pun mahkamah yang tentukan, bukan pihak yang tertinggi yang menentukan. Jadi kita ada sebenarnya di dalam Islam ada mekanisme semak dan imbang, bagaimana kita dapat pandangan yang terbaik. Kalau kita lihat daripada with due respect kepada ahli-ahli politik, kita sebahagiannya bukanlah orang yang di kalangan yang terpelajar ataupun arif di dalam satu bidang. Ahli-ahli parlimen kita dalam pelbagai bidang. Itu pernah saya bagikan contoh isu-isu perundangan Islam yang mana dibawa ke jemaah menteri yang sebahagiannya adalah daripada bukan Islam, bawa ke parlimen untuk dibahaskan, yang sebahagiannya daripada orang bukan Islam dan juga orang Islam yang tidak mahir dalam jurispruden Islam. Mereka lah yang membahaskan tentang fiqh Islam. Bagaimana kita nak menerima sebahagian daripada pandangan-pandangan sebegitu yang mungkin tidak berakar umbi kepada undang-undang Islam. Sedangkan perkara 11.3 perlembagaan mengatakan tiap-tiap kumpulan agama berhak untuk mentadbir agamanya sendiri. Oh ya, tak ada menulis tentang hal Jadi saya sebagai orang Islam, saya mentadbir agama, tapi di parlimen, ahli-ahli parlimen bukan semuanya orang Islam. Mereka yang mengatakan sepatutnya ibu atau bapa dan bapa, bukan ibu atau bapa. Tapi ia tidak berdasarkan kepada jurispruden Islam. Jadi adakah itu mencampuri urusan
agama Islam. Ya, itu satu lagi aspek yang Datuk sebut untuk kita lihat semula review balik dalam riset tu, Datuk. Okey, Datuk. Cabaran kita sekarang ni, Datuk, ialah the quality of politicians yang dilantik. Di situlah saya nampak bermulanya cabaran yang kita lihat sekarang ni, Datuk. Jadi hanya persoalannya kalau mereka juga dilantik oleh rakyat, they have been chosen for whatever reason lah. Dan jangan cakap di Malaysia, kita boleh lihat contoh yang begitu ketara baru-baru ni berlaku di Amerika Syarikat. Satu negara yang mengagungkan demokrasi backfire. Walaupun kita tahu bahawa Demokrat menang, tetapi mereka boleh berhujah, mereka mengatakan bahawa Trump tu 76 juta orang sokong dia. Yang mana satu angka yang mereka tidak boleh pandang ambil ringan. Dan kita tahu, kita dah lihat apa yang berlaku. Dan cuba bayangkan, Datuk, itu satu masyarakat yang kita boleh anggap advance dan yang terkedepan dalam teknologi dan pemikiran. Cuba bayangkan, Datuk, kalau itu berlaku di sini, Datuk. Jadi apakah cara, Datuk, untuk tangani supaya agar rakyat ni memilih wakil yang layak, Datuk? Sebab ini satu perkara yang cukup serius, Datuk. Itu satu, Datuk. Itu maknanya sebab rakyat begitu mudah digulakan oleh janji-janji yang kadang tak masuk akal. Ini terbukti, Datuk. Jadi sekarang ni perlu juga ada mekanisme. Apakah check and balance supaya calon-calon bila nak menjanjikan, apakah check and balance supaya dia sama ada dia kotakan ataupun dia undur diri kerana tidak mengotakan janji. Sebab bila dia di situ kita bercakap tentang 5 tahun dia di atas sana, Datuk. Dan tapi kita ada keputusan mahkamah kata manifesto itu tidak mengikat. Jadi masalah yang pertahankan hal tu, Datuk. Dan mereka mempertahankan dan mereka juga dah bercakap tentang integriti. Betul. Jadi macam mana, apakah yang Datuk rasa perlu dibuat supaya ini tidak berlaku balik, Datuk? Kerana saya melihat sekarang ni, Datuk, ialah antara part of the problem pencabaran adalah kerana kita memilih mereka yang yang tak layak. Dan sekarang itulah rakyat dalam kesusahan, mereka bercakap tentang kuasa. Walhal kalau kita melantik mereka yang layak, mereka akan memikirkan apa yang lebih utama, kan? Because mereka kena persoalkan mereka di tempat itu tu in the first place tu siapa yang apakah dia berada di situ, tak dia kena lihat balik kepada siapa yang meletaknya di situ, sebagai contoh, kan, Datuk. Ini Datuk mungkin memberi sedikit pandangan, Datuk, tentang hal ini. Apa yang Tuan Haji katakan tadi itu mungkin saya boleh katakan sebagai the aftermath of the demokrasi. Selepas demokrasi pemilihan itu berlaku, itulah dibuat, itulah yang berlaku. Tapi saya membawa balik kepada sejarah demokrasi oleh Plato. Contohnya, Plato katakan demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Ya? Dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Ya? Tapi apa yang berlaku pada ketika ini di Malaysia khususnya? Apa yang dari rakyat ialah rakyat akan mengundi wakil rakyat. Di Malaysia adalah demokrasi berwakil, perwakilan. Ya? Maknanya rakyat memilih seorang wakil untuk ke parlimen. Ya, betul, itu betul, tak ada masalah. Tetapi adakah wakil kita ni, wakil rakyat kita ni mengundi di parlimen itu benar-benar suara rakyat? Ataupun adakah ia suara whip dia? Ataupun parti dia? Kan? Saya melihat rata-ratanya wakil rakyat ini akan merujuk kepada rakyat mereka, bahagian mereka 5 tahun sekali saja. Ya, betul. Bila nak pilihan raya barulah datang itu manifesto baru mewakili suara rakyat. Baru mewakili, akan buat itu 1 2 3 akan buat. Tetapi apabila dah mengangkat sumpah menjadi ahli parlimen dan sebagainya, lupa dah. Mereka hanya akan mengikuti apa yang diputuskan oleh parti masing-masing. Jadi persoalannya timbul, adakah betul itu apa yang dibawa oleh Plato? Dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Ya, dari rakyat untuk parti ataupun untuk apa? Saya tak pastilah yang tu. Itu satu perkara. Kemudian kita ada referendum
Tapi berapa kali referendum berlaku di Malaysia? Tidak ada. Kalau di British, di UK, dia ada referendum untuk Brexit dan sebagainya kan. Tapi kita jarang sangat berlaku referendum yang mana rakyat secara direct membuat keputusan tentang satu-satu perkara. Kita ada referendum di Sabah Sarawak dulu untuk apabila rakyat Sabah dan Sarawak dirujuk sama ada bersetuju untuk membentuk Malaysia ataupun tidak. Itu referendum yang ada. Tapi selepas daripada itu tidak ada. Jadi betul ataupun tidak demokrasi ini berlaku di Malaysia. Dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Sebab apa yang diputuskan oleh ahli parlimen adalah berdasarkan kepada kehendak parti. Amat jarang kita melihat ahli parlimen kita panggil di kawasan dia, ini parlimen akan buat satu undang-undang ini. Pengundi saya ni setuju ke tak? Ada ataupun tidak pernah dilakukan. Saya tak pernah dengar sebegitu. Tapi apa yang berlaku ialah arahan daripada parti, sama ada kita banyak membaca ahli-ahli parlimen kata dia tak setuju tentang satu perkara itu, tetapi parti mengarahkan bersetuju, dia terpaksa undi bersetuju. Jadi adakah itu mencapai matlamat dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat? Saya rasa tidak. Jadi sebab itu antara perkara-perkara yang saya memikirkan semula, bagaimana kita nak betul-betul mensejahterakan rakyat ini, beri hak yang sebenarnya. Saya rasa lebih demokrasi kalau ada ahlul halli wal aqdi ini untuk memberikan pandangan direct kepada Yang di-Pertuan Agong ataupun pentadbir kementerian-kementerian ataupun dari sudut wilayah Hizbah wa Mazalim ini, yang mana suara rakyat itu betul-betul didengar. Itu antara riset yang kita perlu adakan. Jadi Datuk, untuk mereka yang seperti yang Datuk kata tadi, ada yang tidak berpuas hati dan sebagainya, apakah nanti bila dalam keadaan riset tu Datuk ada satu avenue untuk mereka yang tidak berpuas hati atau beriman grievances tu untuk didengari? Itu yang saya sebab kata, kita tak nak one way satu, kita kena berlaku adil tu. Maknanya itu yang saya katakan, ada wilayah Al-Hizbah wa Mazalim ni. Untuk orang yang tidak puas hati, mereka perlu salurkan mengikut wilayah Al-Hizbah wal Mazalim ini. Dan kerajaan perlu dengar, perlu pertimbangkan berdasarkan kepada syura. Kan, konsep syura itu perlu dilaksanakan sebetulnya. Bukan syura itu mengikut apa yang pemerintah nak saja. Apa yang ketua nak, itu yang dilakukan. Sebab kalau kita berbalik kepada asal, iaitu undang-undang Islam, kita tidak akan lihat di sana ada kepincangan-kepincangan. Tapi kalau kita memanipulasikan undang-undang Islam untuk kepentingan diri, di situlah terdapat pelbagai kepincangan yang muncul kerana kita tidak berbalik kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey Datuk, kita dah sampai di akhir ni. Mungkin Datuk ada saranan yang Datuk ingin lihat supaya idea ataupun lontaran riset ni boleh diterima oleh lebih ramai, Datuk. Apa saranan Datuk untuk pendengar kita? Sebagai peguam, saya mesti mengakui bahawa idea ini adalah idea yang saya kemukakan untuk dilontarkan kepada rakyat Malaysia dan juga mungkin untuk ahli politik bincangkan dan mungkin termasuk kepada pihak mahkamah dan sebagainya. Ia belum diuji di mahkamah lagi. Itu saya mesti jelaskan, mesti akui dengan jelas dan apa yang saya cuba lontarkan supaya kita ada perbincangan-perbincangan. Mungkin riset ini dari segi pengisiannya ada pengisian-pengisian yang lain yang boleh kita masukkan dengan matlamat ia tidak lari daripada perlembagaan persekutuan, ia tidak lari daripada prinsip keadilan, pembangunan negara dan juga kesejahteraan rakyat. Jadi dalam prinsip-prinsip itu yang kita gabungkan, kita mesti kekalkan supaya kita dapat satu negara yang maju, cemerlang, supaya kita akan dapat bersaing dengan negara-negara lain. Tidak ada birokrasi, tidaklah 24 jam 7 hari seminggu kita bercakap tentang politik kuasa. Berapa I have the figures, ini pun ada numbers dan sebagainya. Tak kesudahan perkara-perkara sebegitu. Jadi kita nak
lupakan nombor yang ada itu, berapa 112 ke Sebab berapa yang boleh ke. claim yang ada numbers tu yang 4 nombor ekor tu. Ya. Yang itu yang dia boleh. Kita dah kira nombor lain pula. Jadi kita tak perlu nak fikir berapa nombor seorang tu ada. Kita fikir bagaimana kita nak memajukan negara kita, bagaimana kita nak mensejahterakan rakyat kita semua dalam konteks kita mempunyai krisis politik, krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi sekarang ini. Okey, terima kasih Datuk di atas perkongsian dan pencerahan. Yang penting untuk tuan-tuan dan puan Hayati ialah kita kena persoalkan balik. Kenapakah pemikiran ini timbul? Kerana ketidakpuasan hati atas apa yang sedang berlaku sekarang ni. Dan ini mesej yang saya nak sampaikan kepada ahli politik kita di luar sana. Supaya mereka kena lihat daripada perspektif yang positif. Kenapa orang bercakap tentang hal ni? Kalau orang kata keadaan baik, kadang berjalan baik, lancar, seperti mana yang berlaku, tapi tidak begitu. Banyak orang bercakap tentang kena overhaul dan sebagainya. Jadi ini penting, ya. Jadi sekian dari Bicara Pembela untuk kali ini. Saya surahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.